Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita boleh diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Kita tenangkan diri kita masuk ke dalam saat teduh. Tuhan Allah yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan selama 1 minggu. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan memberikan kami kesempatan, anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, kita dikumpulkan dalam rumah Tuhan pagi ini. Marilah kita bersama-sama, kita bernyanyi di depan tahtanya. Kita sebagai umat Tuhan, kita memuji Dia. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujilah, haleluya. Kita naikkan lagi, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi,
ada baiknya mari kita bersama-sama kita kembali mengevaluasi diri kita di dalam seminggu ini. Mungkin banyak sekali pelanggaran dosa yang sudah kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 11 hingga 12 mengatakan demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Mari Bapak Ibu kita ambil sejenak waktu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah kami yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Kami yang seharusnya hidup di dalam dosa, tetapi Engkau ya Tuhan sudah mengangkat kami, menarik kami, menjadikan kami sebagai anak-anak terang-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Namun ya Tuhan seringkali kami justru masih terus hidup di dalam kegelapan. Masih terus ya Tuhan melakukan dosa. Sebagaimana dosa yang Kau benci ya Tuhan, justru kami menyukainya. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mengakuinya ya Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah belas kasihan-Mu pada kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus menolong kami. Mengingatkan kami, bahkan menghajar kami ya Tuhan ketika kami masih terus mengeraskan hati kami untuk hidup di dalam kegelapan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa taat kepada firman-Mu dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan setelah kami mengikuti ibadah ini dan setelah kami keluar dari gereja ini ya Tuhan dan beraktivitas, tolong mampukan kami untuk menelanjangi akan kegelapan dan hidup di dalam terang-Mu. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terima sembah sujud kami, ibadah kami ya Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengingat kembali 10 perintah Allah yang Tuhan sudah turunkan melalui nabinya Musa kepada umat pilihannya dan juga kepada kita semua. Kita sama-sama melafalkannya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Langit dan bumi memasyurkan kasih Tuhan kita. Biarlah segala puji dan hormat bagi Tuhan kita. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus bala surga. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Malak surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan-Nya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus
Kita sambut anak-anak kita dengan tepuk tangan sekali lagi. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan diri kita. Kita akan iringi dengan pujian mendengar suaramu. Kita siapkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Hadiratmu Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. ku buka hati Saat ini untuk mendengar suara-Mu. firman-Mu Tuhan Yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. di hadirat-Mu Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kita katakan sekali lagi, di hadirat-Mu Tuhan. di hadirat-Mu Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. di hadirat-Mu Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar. firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. di hadirat-Mu Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan dan memelihara kehidupan kami. 主，我们感谢，因为你是拯救并且来照顾我们生命的上帝。 Walaupun hidup kami jalannya kadang nggak seperti apa yang kami inginkan. 虽然我们走过的路并不是我们所想要的， Ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan.
dan kadang kami berteriak kepada Tuhan. 有时有苦楚，有苦难，我们经常向你呐喊。 Ada sakit penyakit, ada hal-hal yang tidak kami sukai hadir dalam kehidupan kami. 有我们所不希望得到的，都存在在我们的生命当中。 Tapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara. 但是主，我们仍然相信您是来眷顾我们的上帝。 Pagi ini apapun kondisi hati kami dan emosi yang sedang kami alami di dalam hidup kami, 今天早上，无论我们是带着什么样的心情来到这里， kami mau bawa kepada Tuhan, 我们需要把全部交托在你的手 mau 中， letakkan di kaki Tuhan. 我们都要放在你的脚下。 Peluk kami sekali lagi dengan cinta dan kasih-Mu. 请用你的爱呀拥抱我们， Kasih tahu kami bahwa Engkau peduli kepada kami 请 Tuhan. 告诉我们是因为你爱我们， Bahwa kami tidak berjalan sendiri. 我们并不是独自一人走。 Terima kasih, firman-Mu biarlah menyapa kami. 就让今天你的话语来聆听我们， Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. 我们已预备好我们的心。 Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 奉主耶稣的圣名祈求祷告，阿门。 Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 各位弟兄姐妹，大家早安。 Ya, puji Tuhan ya. Perkenalkan dulu ya, banyak yang belum kenal. Nama saya Jeffrey Lee. 感谢主，我想先自我介绍一下，我叫 Jeffrey Lee， Saya melayani di GKBJ Kelapa Gading. 我在 GKBJ Kelapa Gading 来侍奉， Jadi saya di sini dalam rangka tukar mimbar sinode. 所以我是通过这个理事会来这个轮流讲道的这个环节。 Ada salam dari Gembala Sidang, ya rekan-rekan hamba Tuhan, juga majelis GKBJ Kelapa Gading untuk Bapak Ibu semua. 来自于 Kelapa Gading 的所有同仁，向大家问好。 Ya, bersyukur hari ini saya akan sampaikan satu tema yang dikasih sama saya. 很感恩，今天我们来一起讲的这个主题， Temanya adalah Tuhan tidak membisu. 这个主题是上帝并不 Nah, kita akan 静默 baca dulu ayat firman Tuhannya dari Mazmur nomor 28. 我们来一起打开我们的圣经诗篇28章， Ibu Vivi akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin saja. 我们仅会用中文来念读今天的经文。诗篇28章第1到第9节，大卫的诗。 耶和华呀，我要求告你，我的磐石，不要向我缄默。倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。我呼求你，向你至圣所举手的时候，求你垂听我恳求的声音，不要把我和恶人并作奸的一同除掉。他们与邻居所说的平话，心里却是奸恶。愿你按着他们所做的，并他们所行的恶事待他们。 愿你照着他们手所做的待他们，将他们所应得的报应加给他们。他们既然不留心耶和华所行的和他手所做的，他就必毁坏他们，不建立他们。耶和华是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音。耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。 耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。 Oke, boleh dibuka PowerPoint saya? Nah, Bapak Saudara, Saudara kita akan lihat satu gambar ya. 弟兄，我们一起来看一下这个照片。 Nah, ini adalah foto pengarang buku yang sangat terkenal sekali namanya C.S. Lewis dan istrinya Joy Davidman. 这个照片我们可以看到一个非常著名的一个作家叫路易斯和他的妻子 Joy。 Jadi C.S. Lewis ini sangat mencintai istrinya. 他这位叫路易斯的先生的话，非常恩爱他的妻子， Sama kayak Asuk ya, bapak-bapak di sini yang mencintai istrinya. 就 Amin. 像是在座的各位叔叔非常恩爱他们的妻子，你的妻子。 Nggak ada amin nih. 有阿门吗？ Amin nggak? 阿门。 Amin. Waduh sedih nih kalau jadi istri-istri ya, bapak-bapaknya nggak ada amin. Nah, C.S. Lewis sangat mencintai istrinya, Ibu Joy ini. 对，路易斯非常爱他的妻子， Tapi sayang sekali istrinya itu mengidap sakit cancer.
但是非常遗憾，他的这个妻子得了癌症， Dan dia sangat bergumul sekali, berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menyembuhkan istrinya. 然后他非常的挣扎，非常的难过，他非常恳求上帝可以医治他的妻子。 Tapi kayaknya Tuhan nggak dengar permintaannya C.S. Lewis. 但是上帝好像并不聆听他的祷告， Istrinya meninggal karena sakit kanker yang diderita. 最终他的妻子仍然死去。 Dalam kondisi seperti itu, maka kemudian C.S. Lewis menulis satu buku yang sangat terkenal sekali yang dia tulis berjudul A Grief Observed. Ya. 在这种难过的情况下，他写了一本如此著名的一本书，叫观察到的悲伤。 Kesedihan, duka yang diobservasi. 他这个书本是讲了关于这个非常悲伤的被观察的悲伤。 Dalam tulisan itu, dalam buku itu, C.S. Lewis mengatakan pergumulan hatinya dan dia menuliskan kalimat yang akan saya bacakan ini. 在这本书，他阐述了他心中所有的苦楚。 Di manakah Allah? 然后这里他写到说，上帝你在哪里？ Waktu Anda bahagia, terlalu bahagia malah Anda merasa tidak perlu Dia. 当你开心的时候，甚至过于高兴的时候，你不需要他， Sampai-sampai Anda merasa perintah-perintahnya adalah gangguan. 甚至你觉得他的指导是一个干扰你的因素。 Dan kalau Anda sadar, maka Anda akan berpaling padanya dengan pujian dan rasa syukur. 但是如果你时刻被提醒的话，那你会知道并充满感恩。 Anda seperti merasa disambut dengan tangan yang terbuka. 你就像是被邀请、被拥抱的一只手。 Jadi dia bilang kalau kita lagi senang, kayaknya kehadiran Tuhan itu gangguan buat kita. 所以他说，如果我们高兴的时候，上帝的存在好像是干扰我们的。 Kalau kita lagi happy, lagi bahagia, lagi kondisi semua baik-baik aja, lalu perintah Tuhan datang, kayaknya perintah Tuhan itu gangguan buat kita. 如果我们正在活得好好的，没有什么事情，那上帝的这个话语感觉好像是在干扰我们。 Lagi bagus-bagusnya ekonomi, semua keluarga bahagia begitu ya. Lalu kemudian Tuhan kasih kita tantangan untuk mengerjakan, untuk taat. Kita rasa itu mengganggu hidup kita. 当我们家庭经济好，我们家庭美满的时候，然后上帝跟我们说，你有这样的一个挑战，你要迎接，那我们就会觉得是干 Tetapi yang 扰。 kedua kemudian dia juga menggambarkan tentang kesedihan. 但是第二点的话，他也阐述关于悲伤。 Dia bilang begini, tetapi datanglah padanya saat Anda benar-benar membutuhkan sesuatu. 但是这里说，你真正需要的时候，你会来到他的面前。 Waktu tidak ada yang bisa menolong, apa yang akan Anda temukan? 当没有任何人可以帮助到你的时候， Pintu dibanting dengan keras di muka Anda. 感觉仿佛你前面有一扇门， Dan 为你关上， terdengar grendel kunci diputar 2 kali dari dalam. 然后你仿佛听到这个门是被锁了2次， Setelah itu senyap, 然后如此静默。 Anda akhirnya pergi, mungkin itu sebuah rumah kosong. 后来你离开了他，可能觉得这个房屋是空的。 Jadi waktu kita sedih, C.S. Lewis bilang kita itu berdoa sama Tuhan kayak nggak dijawab begitu. 所以路易斯说，当我们难过的时候，我们向上帝祷告，感觉好像没有被得到答案。 Waktu kita sedang bergumul, kita berdoa dan masalahnya kayaknya nggak selesai-selesai. 当我们在苦楚挣扎当中，我们祷告，好像我们的所有事情都没 Justru 有解决。 keadaannya bertolak belakang dengan apa yang kita doakan. 好像反倒事实跟我们所祷告的完全相反。 Maka C.S. Lewis menggambarkan pengalaman itu seperti kalau kita sedang bertamu, lalu pintunya ditutup, dibanting, pergi loh 所 gitu 以他 ya. 把这样的一个情况比喻成，如果我们去了别人家，然后他的门就锁上了。 Atau pengalaman seperti pintu yang dikunci 2 kali gitu ya. Biasanya kalau kuncinya 2 kali, yang kretak ya, lalu kemudian senyap. 就好像是我们在一个房间里面被锁了2次，然后就突然没有声音 Atau，mungkin juga itu rumah kosong. 或者甚至是一个空屋。 Jadi waktu kita bergumul, kita doa sama Tuhan, kayak Tuhan gak jawab apa-apa, kita jadi bertanya, Tuhan engkau di mana? 所以当我们在苦楚的时候，我们向上帝祷告，没有任何回答，我们会问上帝你在哪里？ Atau kadang kita juga sering bertanya begini, Tuhan sebenarnya engkau ada gak sih, bener gak? 所以我们经常会问上帝，你是否真的存在？ Saudara, sekitar setengah tahun belakangan ini saya lagi mendampingi seorang pengusaha, seorang CEO startup, saudara. 在这个近半年，我有在陪伴这样的一位商人， Sangat sukses di tahun 2022.
他在2022年的时候非常的成功， Dia bergerak di bidang pertanian. 他在这个农业方面做事， Karyawannya 1.400 orang dalam waktu mungkin sekitar 2 tahun aja dia build bisnis itu. 他说他在2年之间，他做了这样的一个事业的话， Dia 他工人kerja 1400 sama 人， dengan Kementerian Pertanian. 他跟这个国家的农业部来合作。 Bahkan Kementerian Pertanian bilang gini, kalau pertanian kita baik-baik aja maka patokannya perusahaan ini. 如果甚至国家的这个农业部说，如果我们的农业没有什么事就是完好的话，那它是我们 Kalau 的指标。 perusahaan ini ada apa-apa, maka itu artinya pertanian kita ada apa-apa. 如果这个公司有问题的话，产生负面的话、下降的话，那说明我们国 So, 家 dalam 的有问 waktu 题。 setahun, sepanjang tahun 2023 itu perusahaannya meluncur, mengalami penurunan drastis. 但是在2023年的时候，它这个公司整个行业都往下降， Karena perang, karena pemilu, karena musim yang kemudian gagal panen. 因为大战，然后也因为这个选举，还有各种因素， Karyawannya dari 1.400 tinggal belasan orang. 员工从1400降到10几个人， Dia punya hutang 30M. 他有30M 的这个欠债， Usianya masih 35 tahun. 他只有35岁， So dia bergumul berat. 所以他非常的Sampai satu 挣扎 titik，dia menjadi orang yang apatis sekali. 直到了有一个点，他变成是一个 Dia 无所不 tidak 用的人， percaya orang-orang di sekitarnya. 他不相信他身边任何人， Karena dia dikhianati. 因为他被背叛。 Bahkan dia bilang, bahkan aku pun nggak tahu kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. 甚至他说我都不知道上帝是否真的存在，是否是上帝是好的。 Saudara, kalau kita dalam pergumulan yang begitu berat, maka pertanyaan di mana Tuhan? Tuhan itu ada. Itu tiba-tiba bisa muncul. 所以如果我们在如此艰难的情况当中，我们肯定会直接想到说，上帝是否真的存在？ Kematian dan kehilangan orang yang kita kasihi. 再比如我们失去我们所恩爱的 Perceraian, 人，离婚， konflik dalam keluarga, 这家庭的这个纠 kesulitan 纷， keuangan, 或者是这个财务 atau 方面 mungkin 的， kegagalan dalam studi dan pekerjaan. 或者可能是学业方面的挫败， Membuat kita pada akhirnya bertanya, where are you God? 这个会导致使我们可能会问上帝你在哪 Kenapa 里？ ini terjadi padaku? 为什么这个会发生在我的生命当 Maka 中？ tidak jarang kita mengalami pengalaman seperti yang C.S. Lewis katakan. 我们可能会经常看到这样的一个情况， Pengalaman pintu dibanting dengan keras. 像我们这个被这个锁住了， Pengalaman kunci digrendel 2 kali 像 dari 我们 dalam. 是在空屋里面，我们被锁， Pengalaman rumah kosong. 在这个空房的情况。 Dan pengalaman itulah yang Daud alami tadi waktu kita baca di Mazmur 28. 就是如此这样的经历是大卫所经历的，在我们这个刚刚读的诗 So 篇 Daud 28， dari mulai ayat yang pertama aja dia udah bilang begini. 从第1节他就开始说了。 Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun dalam liang kubur. 第1节他就说：“耶和华，我要求告你，我的磐石，不要向我缄默。倘若你向我闭口，我将像死人一样。” Saudara, kita tidak tahu pengalaman apa yang dialami oleh Daud, 我们不知道大卫所面临是什么样 tapi 的， yang pasti dia mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. 但是我们知道他肯定是经历了非常艰 Dan 难的。 pergumulan yang sangat berat itu membuat dia berpikir bahwa Allah ini diam dalam hidupnya. 这样非常艰难的这个苦楚当中，他肯定会觉得上帝是缄 Itulah 默的， sebabnya dia minta sama Tuhan, jangan diem doang Tuhan. 因此他要求上帝说：“不要只闭口， Ngomong dong, 请说出 kasih 口， tahu aku. 请告诉我， Jangan bisu. 不要闭口。” Bahkan kalau engkau membisu Tuhan, maka sama aja engkau bikin aku mati. 他说：“如果你闭口的话，就像把我像死人一样。” So ini Mazmur benar-benar suara ratapan daripada Daud. 所以这个诗篇真的是大卫所这个求告的。 So saya nggak tahu apakah saudara pernah bergumul 所以我不知道在座的各位是否有这样的经 dalam 历。 pergumulan saudara waktu saudara mau mandi mungkin ya saudara berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. 可能是在大家看不到的地方，可能是在洗澡的时候，我们在默默的向上帝求告。 Saudara yang pernah mengalami pasti tahu momen-momen itu. 你们经历的肯定知道这样有很多这样的时刻。 Daud bilang, jangan diam doang Tuhan. 大卫说：“上帝，请不要一直缄默。”
lebih baik aku mati kalau engkau tetap membisu. 如果你闭口，我只好我死去，可能比现在的这个时候还要 Tapi 好。 Mazmur 28 ini nggak berhenti sampai di sini. 但是这个诗篇28章并不只是停止在这里。 Saudara kalau lihat, boleh bantu nggak next? Nah, kalau saudara lihat di Mazmur 28 ini, saudara akan menemukan bahwa memang Mazmur ini dimulai dengan pengalaman Allah yang diam, dilanjutkan dengan seruan agar Tuhan tidak membisu. 所以我们可以看这个28章的这个是从开始上帝缄默的时候，开始上帝没有闭口没有说， Tetapi kemudian Mazmur ini ditutup dengan sebuah pujian kepada Tuhan. 但是他结束的时候是来赞颂上帝的。 Daud bilang dia percaya sama Tuhan. 这里说大卫相信主， Bahkan Daud bilang engkau mendengar ternyata 甚 Tuhan. 至大卫说你聆听我的话。 So, pertanyaannya kan begini, kok bisa Daud itu mengalami berada di dalam lembah yang begitu kelam, tiba-tiba kemudian bisa berseru, Tuhan aku percaya, aku bersyukur sama Tuhan. 所以问题是如何大卫正在一个非常低的幽谷当中，可以转变成这样的一个心态。 Saya tidak ingin membahas saudara secara detail Mazmur ini. 我不会非常详细的来讲这个篇幅。 Tapi saya ingin melihat tentang pengalaman diam yang Daud alami, pengalaman Allah yang diam yang mungkin kita juga alami. 但是我们一起来看，大卫所经历这个上帝在缄默的时候，他所经历的这个过程。 Karena pengalaman ini yang sering kali kita alami dalam hidup kita. 因为这样的经历是我们可能经常在生活当中所面临的。 Dan bagaimana kita harus memandang dan memahami pengalaman Allah yang diam di tengah-tengah pergumulan 并 kita. 且我们是如何要面对、如何要回应这样的一个上帝。 Ada dua saudara yang saya pengen sharing pada pagi hari ini. 今天早上我要分享的有2点， Saudara, Allah yang diam itu membuat kehadirannya bermakna sebenarnya. 其实是缄默的上帝使他的存在更有意义。 Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak berapa banyak kata dari pria dan wanita per hari dikeluarkan? 我想问在座的各位，是否知道每天男人和女人所说的这个话， Kira-kira 有多少个词汇？ lebih banyak wanita atau pria yang ngeluarin kata-kata? 男的比较多还是女的比较多说话呢？ Ada yang istrinya bilang gini, pria laki gua bawel banget. 在座的老婆有说，我老公说的话比较多。 Pria atau wanita Bapak Ibu? 男的还是女的呢？ Ini ada yang bilang pria tadi. Wanita? Iya, wanita lebih banyak. Yup-yup-yup-yup-nya ya. 女人的话比较多， Pria lebih sedikit ya. 男人的比较少。 Nah ada survei yang bilang begini. Wanita itu perharinya sekitar, salah itu ketiknya 20.000 kata. Bukan, 2.000 ya salah. 20.000. 有这样的一个调研说，每个女性每天说的词的话有2万个， Wanita 20.000 kata. 有2万个的词 Itu 从女人的嘴巴说出来。 Nulis jadi berapa halaman itu? 这个如果写出来的话，有多长的文字？ Pria 7.000 kata. 男人的话只有7000个词， Bapak-bapak kita nggak ada setengahnya loh. 我们没有女人的一半。 Jadi kalau istrimu ngomong terus nih bini gua ya, 所以如果你的妻子这么说， harap maklum. 所以我们需要接受他们， Itu normal. 那个是正常的。 Jadi kalau istrimu mulai dikit berkata-kata, 所以如果你的妻子开始讲话了， mulai nggak normal itu. 就开始不正常。 Jadi kalau istri Bapak Ibu mulai diam bilang ngomong dong gitu ya. 所以如果你的妻子开始不说话的时候，那可能就有问题。 Enggak ya. Nah lalu kemudian ada survei lagi bilang begini. Kan di era teknologi informasi itu kan ngomongnya nggak cuma ngomong pakai mulut kan. 因为我们知道，在网络时代的话，不仅仅是用嘴巴说， Nggak cuma ngomong secara langsung. 不仅仅是直接用嘴说出来， Bisa juga pakai telepon. 我也 Ya 可 kan? 以用电话。 Nah ada survei yang bilang wanita itu bisa menghabiskan 130 jam per tahun nelpon. 说是女人花了总共大概130个小时每 Pria 年， itu cuma 100 jam. 然后男人的话是 Per tahun 100个小时，每年100个小时。 Nah biasanya kan urusan bisnis ya kita bapak-bapak ya. 所以一般男人是可能是关于工作 Kalau 上 ibu-ibu 的， ini 130 ngapain? 女的话这个130个小时是干嘛的？ Saya nggak mau jawab nanti saya dicemberutin ya keluar dari sini. Nah bagaimana dengan teks dengan WhatsApp?
那文字这个 WhatsApp 的这种是又是 Udah 如何 pasti 呢？ lebih banyak lagi. 肯定更多。 Nah, saya mencoba melihat kecenderungan ini di dalam relasi dalam keluarga ya. 所以我就看这样的一个现象在这个家庭当中。 Nah dulu waktu saya masih kecil, papa saya itu meninggal usia saya kelas 6 SD, saudara. 我爸爸是在我小学6年级的时候去 Tapi saya 世， coba ingat-ingat dulu waktu saya masih kecil, 但是我不断的时刻的回想，当我 papa 小 saya 的时 itu 候， jarang bicara di rumah. 我爸爸非常少说话。 Bicara dia, tapi bicaranya itu tidak sebanyak mama saya. 他会说，但是没有像我妈妈说的那么多。 Mama saya lebih banyak bicara, 我妈说的话比较多， ya. Apalagi kalau saya buat salah. 甚至是比如说我做错的时候， Biasanya apa yang dibicarakan bukan tentang konteks kesalahan yang saya sedang buat. 一般我妈妈说的不是指向我所做错的事情， Kesalahan masa lalu pun dibicarakan. 但是我之前所做的错事，她都翻出来 Maka 说， kata-katanya jadi lebih banyak. 所以她说的话很长。 Papa saya jarang bicara. 但是我爸爸说的话比较 Tapi 少。 saya ingat sekali bahwa meskipun papa saya jarang bicara, 但是我记住，虽然我爸爸说的话比较少， tapi setiap kali dia bicara, 但是每当他说， perkataannya lebih memiliki power. 他说的话更有这个力量。 Papa saya ngomong sekali, saya langsung cabut. 我爸爸说一句话，我就直接走。 Saudara ngalamin itu nggak ke anak? 你们在座的有这样的一个经历吗？ Ya, kalau istri yang ngomong, kalau mama yang ngomong, itu anak santai aja, tenang dia. 如果是妻子说的话，妈妈说的话，孩子可能就不怎 Tapi 么 kalau 听。 papa yang ngomong, mandi kau. 但是如果爸爸说， Mandi nggak 你 dia？ 去洗澡， Mandi, cepet cabut 但 ya. 是孩子可能就直接听他爸爸的 Jadi 话， punya power yang lebih. 所以这个话语的力量会 Saya 更大 nggak。bilang ya, mama-mama, ibu-ibu, kemudian kata-kata ibu-ibu sia-sia semua. Enggak. 我没有说在座这个女人说的话就不重要， Tetap bermakna, cuman mungkin setiap hari ketemu di rumah ya, di rumah terus, makanya perkataan kita itu dianggap angin lalu oleh anak kita. 说的话仍然有意义，但是可能平时都在家，所以孩子可能 Salah 忘了， anak-anak kok, bukan ibu-ibu ya. 所以孩子可能是孩子的问题。 Nah, maka kemudian muncullah kalimat ini. Seorang yang sering diam atau sedikit berkata-kata, ketika ia berkata-kata, maka kata-katanya itu biasa memiliki power yang lebih, betul ya? 所以才说有这样的话，如果有一个人比较少说话，那当他说出口的时候，他 Bahkan 这个话语更有 ada 力 seorang 量。 penulis spiritual namanya Henry Nouwen, dia bilang begini ya, saya terjemahkan langsung. Entah di mana kita tahu bahwa tanpa silence, keheningan, kata-kata itu menjadi kehilangan maknanya. 所以说，如果没有静默的话，这个话语就失去它的意义。 Bahwa tanpa mendengarkan, berbicara tidak lagi menyembuhkan. 如果没有聆听，那说话就没有意义。 Bahwa tanpa jarak, distance, kedekatan tidak dapat mengobati. 没有距离的话，这个关系的话就没有意义。 Maka kalau Tuhan diam, 所以，如果上帝静默， maka itu akan membuat waktu dia hadir, kehadirannya itu menjadi sangat-sangat bermakna. 这个会使他存在的时候就更有意义。 Seringkali kita menganggap enteng berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, betul? 有时候我们会轻视关于上帝的同在，上 Tapi 帝的恩 waktu 典。 kita mengalami pengalaman Tuhan absen, Tuhan diam dalam hidup kita, di tengah-tengah masalah kita, di situ kita baru sadar Tuhan betapa pentingnya Engkau dalam hidupku. 但是当我们经历我们在艰难当中，上帝却静默，我们才会被提醒到上帝的存在如此的重要。 Pengalaman absennya, diamnya Tuhan itu membuat kita memahami betapa berharganya kehadiran Tuhan dan suara Tuhan dalam hidup kita. 上帝这样的一个缄默的时刻，使我们反过来可以知道，上帝的存在，他的话语有多么的重要。 Saudara, saya punya 2 anak, saudara. 各位，我有2个孩子， Masih kecil-kecil, 还非常小， yang paling gede itu umur 4 tahun, 长子是4岁， yang nomor 2 itu baru umur 2 tahun. 那小的是只有2岁。 Yang nomor 1 ini agak sensitif anaknya. 那这个长子的话，他比较敏感， Waktu dia nggak mau taat, nggak mau obey ya, 当他不要顺从的时候， disuruh sesuatu tapi nggak mau melakukan. 我们可能告诉他需要怎么做，但是他不听。 Biasanya saya punya satu senjata terakhir. 一般我有最后的这样的一个方法。 Bapak-bapak punya nggak di sini? Kalau Ini anak ya, nggak mau taat, diapain gitu?
在座的父亲有吗？当孩子没有 Diapain, 听 Pak? 话的时候， Diapain Pak? 做什么呢？ Hah? Dikunci kamar mandi. 锁 Habis 在 ya. 厕所里面， Diapain biasanya? 一般怎么做呢？ Diapain Pak? Diikat. Ya, saya punya satu senjata terakhir saya. 我有这样的一个最后的这个武器， Saya bilang langsung waktu dia udah mulai nangis-nangis, berontak-berontak, gak mau, cranky gitu ya. 当他开始哭闹的时候，不想听我的话的时候， Saya akan bilang sama anak saya namanya Kai. 然后我就对我的这个孩子叫这个凯， Saya akan bilang gini, Kai kalau Kai gak mau ikut kata papi, gak mau taat, papi gak mau lagi deket-deket Kai. 然后我就说，如果你不再顺从我的话，那我不要接近你， Papi gak mau lagi ngomong sama Kai. 我不要再跟你说话。 Bapak Ibu, waktu saya ngomong gitu, dia langsung deketin saya, dia pegang tangan saya, dia mau peluk saya. 当我那样说的时候，他就接近我，然后他拥抱我的， Saya bilang, So. sana, gak mau. 然后我就说不要， So dia makin pegang tangan saya. 然后他更拥抱我的更紧， Sambil dia nangis, dia bilang gini, Papi, Kai mau taat sama Papi. 然后他哭着哭着跟我说，我要顺服你，顺从你。 So, apa yang menakutkan dalam hidupnya adalah waktu saya nggak ngomong lagi, waktu saya nggak mau hadir lagi dalam hidupnya. 所以对他来说，最可怕的就是当我不想要再出现在他的生命当中，不想再跟他说话， Dan itu menjadi konsekuensi yang sangat besar bagi dia. 那这个是对他来说是最大的这个打击。 Saudara, waktu Allah diam, kita jadi tahu bahwa kehadiran Tuhan itu, suara Tuhan itu sangat berharga bagi hidup 所 kita. 以说，当上帝缄默的时候，我们才知道，他的存在，上帝的存在，他的话语对我们来说如此的有意 Maka 义。 nikmatilah kalau hari ini Tuhan sedang diam. Jalani pengalaman itu. 所以说，如果上帝可能现在在缄默的时刻，我们需要来珍视他。 Yang kedua, saudara, 第二点， pengalaman Allah yang diam adalah pengalaman berkat dan pengalaman kehadirannya. 这个关于上帝的这个缄默的这个经历，是关于他的恩典。 Saudara, mungkin kalimat ini terdengar sangat kontroversi, saudara. 这个可能看起来是有这个争论的一句话。 Namun seringkali, saudara, ketika kita melihat bahwa pengalaman Allah yang diam, yang absen itu sebenarnya wujud tindakan Allah di dalam menyelamatkan kita dari kondisi bahaya yang lebih besar yang ada di depan sana. 所以有时候上帝在缄默的时候，其实那个时候他是在帮我们拯救我们，从可能是更大的一个苦楚当中。 Saudara, tadi pengusaha yang sedang saya temani, dampingi, saudara, dalam perjalanan bisnisnya. 所以我刚刚说的那个我正在陪伴的这个商人， Dia satu kali telepon saya, dia kesal sekali. 有一次他跟我打电话，他非常的生气， Karena dia punya janji bisnis, proyek dengan pemerintah. 因为他跟政府有这样的一个合作，有过一次合作。 Lalu pagi itu dia akan ketemu untuk ngomongin proyek itu. 然后有一天早上，他是需要去那边开 Di 会的， tengah-tengah hutangnya yang begitu banyak 30M, 在这个他承受的这所有的这个 dia 欠债， membutuhkan banyak proyek untuk membayar utang-utang itu. 他需要很多的项目来去挽救他的这个 So, 所 tapi 欠的。 pagi itu, saudara, 但是那天早上， waktu dia mau pergi, 当他要去的时候， pintu rumahnya terkunci. 他的这个门被锁上了。 Jadi singkat cerita, 所以简单来说， dia bersama dengan istrinya, mereka belum punya anak. 他跟他的妻子，他还没有孩子， Jadi masing-masing itu pegang kunci rumah masing-masing. 所以他们分别是有带了锁。 Nah si suami ini, itu kunci rumahnya ketinggalan di mobilnya dia. 那这个丈夫的这个锁呢，是放在了他的车里面。 Istrinya udah berangkat kerja duluan. 他的妻子已经出门了， Maka dia kunci dari luar. 所以那个妻子是从外面反锁 Istrinya 了。 udah dalam perjalanan, 他的妻子已经在路上了， ditelepon sama suaminya. 然后她丈夫打电话给她， Saya nggak bisa keluar nih. 他说我没办法出门， Saya ada janji meeting. 我已经有非常重要的会， So dia kesal sekali. 然后他非常的生气， Dia terlambat 40 menit untuk ketemuan meeting dengan orang itu. 他迟到了40分钟， Dia marah-marahin istrinya. 然后他去骂这个他的妻子， Dia kesal sekali. 他非常的愤怒， Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kok kasih aku apa ini? 然后他就非常生气跟上帝说：“你给我了什么？这 Kok
kok Tuhan dalam kondisi yang begitu berat aku berdoa kepada Tuhan, malah Tuhan gagalkan ini. 为什么在如此艰难的时刻，我向你祷告，你却又 Karena orang 让 pemerintah 这个 itu 事情失 kemudian 败？ bilang kita reschedule aja dan tapi kemudian project itu batal. 简单来说，这个项目就没了。 Saudara, belakangan dia kemudian baru sadar 然后后来他才意识到， kalau dia dapat project itu 如果他真的得到了那个项目， hidupnya akan rusak. 他的生命的话，可能就会被败坏。 Dia akan bermain dengan politik yang kotor. 他会涉入非常肮脏的这个争执， Dia akan bermain dengan banyak uang kotor di situ. 他会跟很多的黑钱来去涉及到。 Lalu dia bilang begini, 然后他说 Tuhan tidak menjawab doaku 他说上帝没有回答我的祷告， supaya aku terhindar dari bahaya besar. 因为使我可以被绕开了从更大的这个问题。 Seringkali kita mau sesuatu kan, 所以有时候我们想要一个东西， Tuhan tidak kasih. 然后上帝不给， Tuhan bilang, Tuhan kok nggak jawab, Tuhan kok nggak hadir. 然后我们就会说为什么你不在，为什么你不听？ Gagal tuh nggak dapat kita yang kita 然后我 mau. 没办法拿到我们想要的。 Tapi rupanya apa yang kita nggak mau itu, kalau kita dapat justru membahayakan hidup kita. 但是原来我们所祷告的，我们所想要的，如果我们 Ada satu- 真正拿到， Ada satu film yang sangat terkenal sekali di tahun 2012. Ini salah satu film favorit saya. Ada yang pernah nonton? 在2012年有一个非常著名的影片， Ini kisah tentang seorang anak namanya P. Patel, saudara, di India. 这是关于印度有一个男孩， Jadi keluarganya itu punya bisnis sirkus. 他的家庭有关于这个马戏团的这个生意。 Lalu kemudian dari India dia akan pindah ke Kanada 从印度他会搬迁到加拿大， menggunakan kapal. 然后用这个一艘船。 Tapi singkat cerita di dalam kapal itu ada di tengah perjalanan ada badai besar dan kemudian kapal itu tenggelam. 简单来说，这个路程当中有海浪，然后最终这个船淹没了。 P. Patel selamat. 但是这个男孩生存下 Dia 来， naik ke atas skoci. 然后他往上 Kabar 爬。 buruknya di dalam skoci itu ada seekor harimau. 但是坏事的是，那里有一个老虎。 Kalau saudara jadi P. Patel gimana? 如果你作为这个男孩的话，怎么办 Pilih 呢？ berenang aja atau naik skoci? 选择游泳还是要爬到这个船？ Sebenarnya nggak mudah bagi P. Patel. 所以这个是不容易的选择。 Tetapi ada satu kalimat dalam film ini yang menarik hati saya. 但是有这样的一句话来吸引我， Melewati perjalanan itu. Karena dia perjalanan yang begitu panjang di tengah lautan. Harus mencari makanan, sempat kelaparan dan sebagainya. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. 因为他经历了非常长的这个路程，他在这个海上的话寻找很多的食物， Lalu dia bilang kalimat ini. 然后他说了这样的话。 Bahkan ketika Tuhan tampaknya tidak meninggalkan saya. 但是当上帝感觉没有离开我的时候， Dia memperhatikan. 他关心我， Bahkan ketika dia tampak acuh tak acuh terhadap saya. 甚至他看起来不理不睬的时候， Dia memperhatikan. 他也关心我。 Dan ketika saya kehilangan harapan untuk selamat, 当我失去希望， dia memberi saya sebuah tempat istirahat 他给我一个可以安息的地方， dan memberi saya tanda untuk melanjutkan perjalanan saya. 并且给我指明我需要 Lalu kalimat ini 往前 penting. 走。然后这个接下来非常重要。 Jika tidak ada Richard Parker itu nama si harimau. 如果没有这个老虎， Jika tidak ada Richard Parker bersama dengan saya di dalam skoci ini, 如果没有这只老虎跟我一同在这个船上， pasti saya sudah mati di tengah lautan itu. 那我肯定已经在这个海上死去。 Saudara, kehadiran Richard Parker itu memberikan meaning dalam hidupnya di tengah-tengah lautan yang begitu luas. 所以这只老虎其实是给他的这个生命带了很多的意义， Karena dia harus berada di atas skoci. 因为他必须在那个船上， Tapi ada harimau. 但是有只老虎， Pilihannya cuma dua. 他只有2个选择， P. Patel kasih makan itu harimau atau harimau makan dia. Betul? 他是要喂那个老虎，还是老虎要吃他？ Maka setiap hari yang dikerjakan Richard Parker ngapain? Nangkapin ikan. 所以他需要每天做的就是要在那里抓鱼， Dia nangkapin ikan, dia kasih ke Richard Parker. 他抓那个鱼，然后给那只老虎， Tangkapin ikan lagi udah habis,
kasih Richard 他 Parker. 又拿了很多的鱼，每天然后给这只老 Buat 虎， Richard Parker kenyang supaya dia nggak dimakan. 使那个老虎可以喂饱那个 So 老虎，使它 tindakan 不 itu 吃。 setiap hari memberikan makna. 所以他每天所做的这样的一个事情，使他的生 Membuat 命 dia 有意义， bertahan hidup berhari-hari, berbulan-bulan di tengah lautan. 使他可以最终可以就是在这个海上可以生存下来。 Bukankah Richard Parker masalah dalam hidupnya? 这只老虎不是他原本是他生命当中的问题 Masalah, 吗？ Bapak Ibu? Itu udah masalah, terapung-apung di lautan, ini ada harimau, itu masalah bertambah, betul? 他在海上已经是有问题了，然后再遇到这只老虎，又是更大的问题。 Tapi masalah itu ternyata memberikan makna dalam hidup Pipata. 但是那个问题却给他的生命带来了意义。 Pemeliharaan Tuhan hadir di dalam kehadiran Richard Parker, harimau di dalam skoci itu. 所以上帝的对他的眷顾是有在的。 Hal yang sama saya mau bilang sama Bapak Ibu. 所以同样的道理，我想跟在座的各位说， Sakit penyakit, 我们所经历的病， masalah yang Bapak Ibu alami, 所经历的很多的问题， kesulitan, 很多的苦楚， Tuhan izinkan itu semua terjadi. 上帝使它可以在我们身上发生， Untuk Bapak Ibu menyadari kehadiran Tuhan dan memberikan makna dalam hidup Bapak Ibu. 是因为我们可以知道有上帝的存在。 Saya suka sekali dengan satu coretan di dalam sebuah camp Nazi Gestapo yang ada di Köln, yang ada di Jerman. 我非常喜欢在这个德国有这样的一个地方，有这样的文字。 Saudara, camp ini digunakan selama Perang Dunia Kedua. 是在这个东西是在第二次世界大战的时候被使用的， Jadi ada seorang yang bersembunyi di dalam basement ini. 所以有人是隐藏、躲藏在这个地下室 Berbulan-bulan 好几个月， mengalami kesepian yang luar biasa. 好几个月经历了这样的一个 Tetapi di 寂寞。 dinding basement ini tertulis kalimat yang saya tuliskan di 但是 atas. 在他的这个墙上，他写了这样的一段话： I believe in the sun even when it's not shining. Saya percaya kepada matahari bahkan saat itu tidak bersinar. 我相信有太阳，即便它没有闪的光； Saya percaya kepada cinta meskipun saya tidak merasakannya. 我希望有爱，即便我没有感受到它； Saya percaya pada Tuhan bahkan ketika Tuhan diam. 我相信有上帝，即便他在静默的时候。 Saudara, pengalaman diamnya Tuhan adalah pengalaman berkat kehadirannya. 所以，上帝的静默是上帝来告诉他的恩典的时刻。 Kenapa Daud bisa berkata dari awal dia bilang Tuhan jangan diam. Tapi kemudian di ayat terakhir dia bilang Tuhan terpuji engkau, kau dengar, kau hadir, kau mendengarkan permohonanku. 为什么大卫可以从一开始呐喊请求上帝不要闭口，到最后上帝歌颂 Kok 他、 bisa 赞美 dia 他？ bisa mengalami perubahan itu? 为什么他会经历这样的一个转 Saudara, 变？ rahasianya cuma satu. 那只有一个答案。 Dan rahasianya Bapak Ibu udah tahu. 那这个答案的话，其实在座的都 Ayat 已经知道。 pertama, saudara. 第一 Next, boleh. 节， Ayat pertama, ini saya pakai terjemahan NLT ya saudara, New Living Translation. Ayat pertama di dalam Mazmur ini, Daud tuh bilang begini, I pray to you, O Lord, my rock. 第一节，大卫用这样的话说：“我要求告你，主。” So gimana kita bisa dalam pengalaman kita yang begitu berat, seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan absen, kemudian kita bisa memuji Tuhan. 所以说，为什么我们在如此艰难的这个苦楚当中，我们可以仍然向上 Jawabannya 帝 cuma 求 satu. 告？ Berdoa, tetap 所以 berdoa. 唯一的答案就是不断的祷告、求告。 Kita nggak akan bisa memaknai pengalaman diamnya Tuhan kalau kita nggak berdoa datang kepada Tuhan. 我们不会去感受上帝的存在，如果我们没有祷告。 Daud di dalam pergumulan yang begitu berat, dia katakan tetap, aku tetap berseru kepada Tuhan, aku tetap berdoa, aku tetap datang kepada Tuhan, meskipun aku nggak merasakan apa-apa. 在如此艰难的时刻，大卫仍然向上帝求告，虽然我可能感受不到你的存在。 Setelah tahun 2009, saya pernah ngalami pergumulan yang sangat berat dalam hidup saya. 在座的各位，我在2009年的时候，我个人所经历了非常难的。 2009 ketika mungkin sekitar umur saya 23-24 tahun. 当我可能只有23、24岁的时候， Saya didiagnosis dokter itu kena TBC, saudara. 医生跟我说我得了这个结核病。 Jadi suatu malam saya batuk sekitar berminggu-minggu, hampir 2 bulan, saudara. 有一次晚上，我就开始在那里咳嗽。 Tiba-tiba 然后 suatu 吐 malam saya batuk,
Lalu kemudian keluar darah. 有一个晚上我咳嗽的时候就吐了这个 Saya 血， kaget sekali. 我非常的惊 Saya nggak 讶， tahu ini apa. 我不知道这个是什么， Saya googling batuk darah itu apa, lalu kemudian keluarlah kata TBC itu. 然后我就上网查，说这个可能是得了这个结核病的 Saya 征 panik 兆， luar biasa. 然后我就非常的这个担 Karena 心 saya，baca TBC itu penyebab kematian nomor sekian di Indonesia. 因为我查了这个网上说结核病是这个致死的这个 Saya 病， telepon teman saya yang dokter, saya bilang ini gimana ini? 然后我就打电话给我这个认识的医生朋友， Saya 说怎么办 diobati.？然后我去了医生 Tapi saya 的 nggak 医 bisa 治， terima. 但是我没有接受这个事实。 Tuhan kok kasih saya TBC? 为什么上帝给我这个病呢？ Tamat SMA, saya bilang sama Tuhan, saya responi panggilan Tuhan. 高中毕业的时候，我就跟上帝说，我要回应你的这个。 Menjelang tamat SMA, saya mau dapat beasiswa dari satu kampus di Singapura. 其实高中毕业之后，我得了奖学金去了新加 Saya 坡。 tolak itu demi saya mau jadi hamba Tuhan. 我拒绝了这个机会，是因为我听了上帝的呼召 Umur。19-20an tahun, Tuhan suruh saya pelayanan ke daerah transmigrasi di pedalaman Sumatera Selatan. Saya pergi. 在19、20岁的时候，上帝呼召我去了边缘的地方，去侍奉，我也去了。 Saudara pernah mengalami pengalaman mandi di sumur di tengah-tengahnya hutan karet? 在座的各位是会有这样的经历？你们在一个橡胶的森林当中去洗澡， Saya ngalamin itu. 我经历过。 Dalam hati saya waktu saya mandi ini kalau ada harimau Sumatera nih habis saya nih. 我想着这个我在洗澡的时候，如果有只老虎出 Saya 现 bilang 的话， sama 我就 Tuhan, 完蛋。 saya kasih masa muda saya untuk ikut panggilan Tuhan. 然后我说，我把我的青春都奉献给你。 Lalu saya pikir begini, Oh, Tuhan, 想着。 it's not fair. 然后我想着，上帝这个不公平。 Saya sempat berpikir saya mau berhenti aja jadi hamba Tuhan. 我甚至想过，我要辞掉这个作为上帝的这个侍 Dan 奉人。 dalam doa saya selalu ngomong sama Tuhan gini, why, kenapa? 在我的祷告中，我不断的问为什么，为什么，为什么？ Sama Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin sakit, bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa nih dapat sakit ini, kenapa, ya. 所以在座的各位，如果现在可能有得了某一种病，然后问上帝为什么？ Setiap kali saya berdoa kenapa Tuhan, why Tuhan, hati saya jadi sakit sekali. 当我每次问上帝为什么，我的心非常的难。 Lalu ada seorang teman bilang sama saya, 然后有朋友说， kenapa doa kamu why? 为什么你的祷告一直是问为什么？ Coba ngomong bersyukur. 你可以反过来说感谢主。 Sudah kemudian saya rubah doa saya. 然后后来我就转变了我的这个祷告。 Saya ingat sekali waktu itu, setiap kali saya rasa sakit, saya nggak terima, saya merasa it's unfair, nggak adil buat saya doanya begini. 我记得我当时觉得不公平的时候，我都会向上帝这么祷告。 Tuhan, Oh, saya soju. mau menikmati pengalaman ini sebagai anugerah yang Tuhan kasih buat saya. 我说主，我想要好好的经历这样的一个人生经历来感恩你。 Sudah waktu saya doa gitu, 当我这么祷告的时候， hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. 我心里被充满了喜乐。 Sembuh nggak, Pak? 得医治吗？ Enggak. 没有， Saya mesti minum obat sekitar 5-6 bulan. 我需要喝药，吃这个药5到6个月。 Tapi saya menemukan damai sejahtera dalam hati saya. 但是我在我的心中得到了这个平安喜乐。 Allah yang diam adalah Allah yang hadir hari itu di hidup saya. 缄默的上帝是在我的生命当中时刻存在的上帝。 Dan itu saya alami ketika saya tetap berdoa. 这个是我所经历的。当我不断的祷告的时候， Kiranya Tuhan menolong kita. Dan kiranya pengalaman pergumulan yang kita hadapi menjadi pengalaman kita menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. 所以希望这样的上帝的话，可以为我们的生命带了更大的意义。 Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Saya mau kasih kesempatan Bapak Ibu yang mungkin sedang bergumul berat. 我想要给在座的各位机会，当你们如果此刻仍然有过非常难的事 Mungkin 情 ada，sakit, 可能有病， mungkin ada relasi hari ini suami istri yang gak baik-baik aja, saudara sedang berteriak sama Tuhan. 可能夫妻关系目前有这个问题，你 Mungkin 们正 Bapak 在呐 Ibu 喊。 sedang bergumul dengan anak-anak yang hari ini gak tahu nih masa depannya kayak apa dan relasi dia dengan Bapak Ibu lagi gak baik-baik aja. 可能你们正在苦苦想着你们的孩子
如今的情况， Mungkin bisnis, keuangan Bapak Ibu hari ini lagi sulit sekali. 或者是你们在做的这个生意，如今非常的难做。 Semuanya itu mungkin membuat Bapak Ibu berpikir kayaknya Tuhan lagi diam. 所有的一切，你可能想着上帝正在缄默。 Boleh nggak pagi hari ini ngomong pribadi sama Tuhan? 我们是否愿意？我们今天早上各 Lalu bilang sama Tuhan, 自跟上帝说 Tuhan, 主， saya mau menikmati pengalaman ini. 我要去好好享受这个经历。 Kasih tahu saya 告诉我， bahwa Engkau tetap hadir 你仍然存在， dan Engkau tetap mendengar. 你仍然聆听， Katakan syukur kepada Tuhan. 向上帝表示感恩。 Kita akan melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. 我们将会用不同的视角来 Tuhan 看我们 akan 的生 buka 命。 jalan sedikit demi sedikit bagi masalah kehidupan kita. 上帝将为我们敞开我们的路，给我 Saudara 们指 ambil 明。 waktu setengah menit berdoa secara pribadi. 在座的各位可以拿这个半分钟的时间各自祷告。 Tuhan, saya percaya, kami semua percaya kalau kami punya Tuhan yang hidup. 主，我们相信我们是有活着的上帝， Tuhan yang hadir, 时刻存在的上帝， Tuhan yang mendengar. 时刻聆听的上帝。 Meskipun seolah kami mengalami pengalaman Tuhan, Engkau absen dan Engkau tidak dengar dan Engkau diam. 虽然我们经历的可能是像你在静默，没有听， Kami mau katakan pagi hari 我 ini, 们今天早上要说， kami percaya kepada Engkau. 我们相信你， Kami rindu supaya kami ditolong oleh Tuhan di dalam masalah kami. 我们怀念您可以帮助我们， Biar pengalaman ini 使这样的经历 membentuk kami 可以塑造我们， dan kami diajari untuk melihat bahwa kehadiran Tuhan dan suara Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat bermakna penting dalam kehidupan kami. 并教会我们是你的答案、你的回复、你的回应， Terima 对我们生命 kasih, 很 Tuhan. 重要。感谢主， Ini doa kami, 这是我们的 syukur kami, 我们的祷告。 dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 奉主耶稣圣名祈求祷告，阿门。 Tuhan berkati Bapak Ibu. 感谢主。 Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, seringkali mungkin dalam hidup kita merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, Tuhan meninggalkan kita, tapi hari ini melalui hambanya kita diajarkan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus setia berdoa dan kita meyakini bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik dan yang paling tepat waktunya. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKBJ Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Lee atas firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga kepada Saudari Vivi atas pelayanannya yang sudah menerjemahkan. Saya untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Hari ini hanya ada satu kali persembahan untuk kas umum, untuk mendukung operasional gereja di tempat ini. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan puji-pujian kasih Allah.
besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Mesti Adam yang berdosa yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Mengundang jemaat untuk berdiri. Ya, baik saudara, mari kita masuk dalam doa syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami percayai di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber pengharapan dan kasih bagi setiap kami yang percaya. Kami mau bersyukur Tuhan, because every day, every time kami boleh merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih Tuhan selalu menginginkan agar kami boleh bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami kepada Engkau. Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau sudah memakai hamba-Mu Pendeta Jeffrey Lee dan juga Saudari Vivi. Mereka boleh membagikan firman Tuhan dengan pokok bahasan bahwa Tuhan tidak membisu. Dan kami boleh menjadi mengerti apa makna daripada Tuhan diam ketika kami mengalami pergumulan, mengalami masalah. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi masukan yang bermanfaat untuk iman dan kerohanian kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, kami boleh mensupport pekerjaan-Mu dan pekerjaan-Mu boleh menjadi lebih lancar, lebih dipermudah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara sekalian, kita tetap berdiri. Saya akan mengajak kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan berdoa. Ya, saya mengajak kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Kita berdoa untuk seluruh jajaran menterinya yang sudah mulai bekerja untuk menyusun program 5 tahun ke depan. Mari kita doakan agar semua program yang akan dicanangkan bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Mari kita doa ini bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih ya Tuhan, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming ya Tuhan, mereka yang akan dipakai sebagai pemimpin tertinggi di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jajaran menteri yang sudah dipilih, mereka akan mulai untuk bekerja dan mulai menyusun program-program pekerjaan selama 5 tahun ke depan. Bapak, kami percaya apa yang akan dicanangkan mereka bukan hanya sekedar menjadi wacana saja, tetapi semua program yang direncanakan boleh sungguh-sungguh memberikan dampak yang baik, dampak positif, dampak yang sungguh diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan supaya program-program
yang sudah disusun dari pemerintah yang baru ini Tuhan bisa memberikan dampak yang sungguh nyata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, mari Engkau dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk pemasangan videotron ya di gereja kita, di mana kita butuhkan untuk menunjang ibadah kita supaya menjadi lebih baik lagi. Mari kita doakan untuk pemasangan videotron ini agar bisa direalisasikan dan bisa diberi kelancaran. Kita angkat doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau berdoa Tuhan untuk rencana pemasangan videotron di gereja kami demi menunjang ibadah kami supaya semakin menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami memerlukan dana, kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pemasangan videotron ini, dan pemasangan ini bisa direalisasikan dengan baik dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan tidak membisu. Kami tahu Tuhan akan memberikan jawaban yang baik untuk kami dan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan rasa syukur kami. Amin. Doksologi. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan biarlah kita kembali dengan membawa berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang menciptamu dengan cinta, merahmatimu dengan kesadaran bahwa tujuan hidupmu adalah untuk mempermuliakan Dia. Kiranya Kristus yang tersalib hina dan bangkit dalam kemuliaan menganugerahimu kesetiaan untuk menerima hidupmu yang rapuh namun berharga. Kiranya Roh Kudus memberimu mata batin yang bening untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup sesama yang paling hina di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap, dan cintamu kini dan selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini buat kita semuanya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah? Kalau ada, mohon angkat tangannya supaya kami tahu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan informasi warta berikut ini. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil pada misi dalam gereja dan oleh mandat gereja. Mari menjadi saksi otentik melalui hidup Kristiani yang baik. John Calvin mengatakan, bila kita ingin mengetahui betapa limpah ruah dan luasnya yang Allah sediakan bagi kita perlu membaca Alkitab.
bahkan harus menyelidiki sedalam-dalamnya. Sambil mengingat bahwa penelitian itu harus berpusat pada Kristus yang adalah pusat Alkitab itu. Dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami dan melakukan firman-Nya. Pembacaan kita minggu ini memasuki kitab Mazmur 29-35. Alkitab adalah landasan kita untuk tetap percaya, tetaplah setia membaca firman-Nya. Ikuti persekutuan Usia Indah, Selasa 29 Oktober, dengan tema Anda bertanya, kami menjawab. Siapkan pertanyaan Bapak, Ibu, dan tim rohaniawan akan memberi pemahaman dari isi Alkitab. Mazmur 34 ditulis oleh Daud yang menceritakan kebaikan Tuhan kepadanya dalam keadaan sulit. Dengarkanlah khotbah dengan tema Nikmatilah kebaikan Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran dalam persekutuan 2 pagi, Sabtu 2 November pukul 6 pagi. Ketika saat tidak mengetahui jalan, kita bersyukur jika memiliki peta, sehingga diarahkan mencapai tujuan. Dalam situasi dunia yang mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang salah, maka sebagai orang tua bertanggung jawab memberi mereka peta. Ikuti ibadah minggu depan 3 November dengan tema memberi peta bagi anak yang diambil dari Amsal 22 ayat 6 yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah sekolah minggu-minggu depan dengan tema Didiklah Aku yang diambil dari Amsal 22 ayat 6 dalam janjinya agar anak-anak memiliki kesempatan menikmati kehidupan yang terbaik. Mari ajak anak-anak ke sekolah minggu. Sejak kudeta militer, masyarakat sipil Myanmar ikut mengangkat senjata. Kekerasan di negara ini berlanjut ke perang saudara. Di tengah kekerasan di sana, ada seorang Sri Kandi yang berjuang melakukan misi di Myanmar. Ikuti persekutuan 2 misi dengan tema Senjata Allah Menaklukkan Senjata Manusia. Kamis 7 November pukul 7 malam via Zoom. Apa kesaksian Sri Kandi tentang misi di sana? Bapak Ibu Saudara diingatkan bahwa minggu depan 3 November kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah berkorban menebus kita orang percaya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya. Kita juga mempersiapkan persembahan terbaik kita bagi Dia. Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk sebagai tambahan. Ada berita sukacita, telah lahir putri pertama, yaitu namanya Eleora Kezia Faran dari pasangan, pasti sudah tahu ya. Ini anak dari Guru Injil Peter Faran dan saudari Karissa Kristianti Putri. Ya, kita doakan supaya kondisi ibu dan anak bisa cepat pulih kembali. Jadi Eleora itu dilahirkan 20 Oktober. Kemudian juga ada putri pertama dari yang namanya Marvelin Jovanka Hartono. Ini dari anak Handoko Dwi Hartono dan Paulina Maldini yang dilahirkan di Sabtu 26 Oktober. Mari kita terus mendoakan supaya kedua keluarga ini diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan ditambahkan kebahagiaan mereka serta hikmat untuk mendidik anak yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Kemudian kita juga akan bersama-sama bagi liturgis, singer, pemusik, multimedia, soundman, dan lighting itu akan berkumpul siang ini jam 1 ya. Akan dilayani oleh Guru Injil Advent, temanya menuju perubahan yang lebih baik. Biasanya kita sulit mau berubah, tapi kalau berubah ke arah yang lebih baik, kenapa tidak? Ya, mari kita ikuti bersama-sama. Ini sebagai persiapan operator Videotron dan juga evaluasi pelayanan ibadah kita selama ini.
Dan untuk menyambut hari reformasi itu ada seri pembinaan iman di hari Kamis 31 Oktober jam 7 malam via Zoom ya. Kita akan membahas tema Solus Christus. Apakah Yesus itu 100% manusia atau dia 100% Allah? Ya, atau 50-50. Karena apa? Ini penting. Ini menyangkut kebenaran dari keselamatan kita. Di luar banyak sekali berseliweran ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak lagi mengakui Yesus sebagai Allah, tapi hanya sebagai manusia yang patut diteladani. Ya, itu sangat merusak iman kita. Mari kita bersama-sama kita belajar lagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kemudian untuk pelayanan misi akan melakukan pelayanan misi ke Kopeng di hari Sabtu sampai Senin tanggal 9 sampai 11 November. Itu ada ibadah KKR, ada baksos, dan juga ada sembako yang dibagikan 150 paket. Bagi kita yang diberkati Tuhan, mari kita juga memberkati saudara kita yang ada di sana. Biarlah kita juga boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan misi ini dengan memberikan persembahan kita, boleh dimasukkan ke amplop dan tulis itu untuk pelayanan misi. Mari kita dukung ini, biaya dana yang dibutuhkan sekitar 27 juta. Dan yang terakhir, minggu depan kita akan ada basar seperti biasanya. Ya, kita boleh datang. Habis ibadah kita makan-makan dulu. Bersama-sama menikmati persekutuan dengan saudara seiman yang lain. Baik, itu saja warta kita untuk hari ini. Tuhan berkati, sampai bertemu minggu depan. Undang jemaat untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Petugas pelayanan diminta ke depan, kita berdoa bersama.